Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bila mana kita melakukan ibadat zahir, pastikan kita sembunyikan dari pengetahuan sesama manusia. Jangan kita zahirkan ibadat sunat kita kepada sesama manusia kerana ia boleh membatalkan keikhlasan ibadah dan kerana membatalkan pahala ibadat sunat kita. Dalam setiap ibadat sunat kita perlu melakukan dengan ikhlas. Bila mana kita zahirkan ibadat kita kepada sesama manusia, ia boleh mengurangkan keikhlasan dan mengurangkan pahala ibadat kita. Biasanya kita tak ceritakan ibadat kita kepada manusia secara langsung, tapi kita ceritakan ibadat kita secara tidak langsung. Apabila kita melakukan puasa sunat sebagai contoh, kita tak cerita pada orang bahawa kita puasa sunat, tapi kita masukkan dalam media sosial gambar-gambar kita berbuka. Ini boleh membatalkan pahala puasa sunat kita. Kadang kita siarkan semua berita kita berbuka puasa ni dalam semua media sosial yang kita miliki. Kita bukan niat kita bukan untuk tunjuk pada sesama manusia, tapi itu semua boleh membatalkan keikhlasan puasa. Semua itu boleh menghilangkan pahala puasa kita dan akhirnya yang tinggal adalah lapar dan dahaga. Masa puasa sunat dulu, tak keluar rumah. Abang tanya pasal apa tak keluar rumah? Mak kata takut orang ajak makan, takut orang ajak minum. Nak jawab macam mana? Mak tak keluar rumah. Kalau mak puasa sunat itu mak sebenarnya. Puasa sunat itu mak sebenarnya. Sama juga dengan mereka bangun untuk sembahyang tahajud. Kita bangun sembahyang tahajud pukul 4 pagi. Tapi kita siarkan. Kita hantar mesej kepada kawan-kawan pukul 4 pagi. Selamat bertahajud. Semoga Allah Ta'ala rahmati kita. Apa tujuan kita sebenarnya hantar mesej kepada kawan-kawan kita pukul 4 pagi yang orang lain sedang tidur? Ini semua boleh membatalkan pahala tahajud kita. Niat kita mungkin bukan nak tunjuk kepada orang, tapi kita tunjuk pada sesama manusia secara tidak langsung. Ada ketika kita nak pergi umrah ke Tanah Suci Mekah, kita hantar mesej kepada kawan-kawan. Mohon maaf semua di atas segala salah dan silap. Kerana minggu depan saya akan ke Tanah Suci Mekah untuk melakukan ibadat umrah. Kita ceritakan pada orang tentang ibadat umrah kita. Kadang-kadang ada ketikanya, apabila kita berada di Mekah, kita hantar pada kawan kita salam dari Mekah. Ini semua boleh membatalkan pahala ibadat sunat kita. Sepatut kita sembunyikan segala ibadat sunat kita dari sesama manusia. Sebagaimana kita sembunyikan kejahatan kita dari pengetahuan manusia, kita sembunyikan juga kebaikan kita dari sesama manusia. Dalam ibadat, keikhlasan ibadat berada pada 3 peringkat. Peringkat yang pertama, sebelum kita melakukan ibadah, kita perlu ikhlaskan niat kita beribadatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ketika kita melakukan ibadah, pastikan lillahi ta'ala, bukan lakukan ibadat kerana manusia. Tapi berapa ramai antara kita apabila ada orang perhati ibadat kita, ibadat sembahyang sebagai contoh, kita mula betulkan ibadat sembahyang kita kerana ada orang yang memerhati. Tapi yang paling payahnya, peringkat yang ketiga, menjaga keikhlasan selepas ibadah. Ini yang paling payah sebenarnya. Kita perlu menjaga keikhlasan ibadah dari mula kita melakukan ibadah sehingga ke akhir hayat kita. Yang ni yang kita tak mampu lakukan. Kadang-kadang tanpa kita sedar, kita cerita pada orang, 10 tahun dulu masa aku pergi haji kat Mekah,
kali kedua, kali ketiga kita cerita pada orang. Begini, begini, begini. Ini semua boleh membatalkan pahala ibadat kita. Tanpa kita sedar. Jadi nak jaga keikhlasan ibadah. Selepas melakukan ibadat, itu kerja yang paling rumit. Abah pernah jumpa seorang kawan yang sedang berbincang di kedai makan je. Dia cerita pada Abah, dia kata, dia bercadang untuk, dia pernah wakaf 4 ekar tanah di Kelantan. 4 ekar tanah di Kelantan. Tanah tu bagi Abah nilai mungkin juta lah. Kerana orang dah buat masjid, buat pondok, buat rumah semua sekali. Buat pondok untuk orang tua kan. Kerana dia kata dia bercadang nak tinggal di situ. Nak meletak di situ. Tahu tak apa Abah nasihat kat dia? Abah kata, apabila kita dah wakaf tanah tu, asingkan diri dari tanah tu. Jauhi dari tanah tu. Jangan kita berada di tanah tu. Kita dah wakaf tanah tu. Abah bimbang takut wakaf tu jadi sia-sia. Kita kenang wakaf tu sepanjang hayat. Kita akan sebut wakaf tu sepanjang hayat. Orang akan puji kita sepanjang hayat kerana wakaf tanah tadi. Yang nilai cukup besar. Sebab tu kita jauhi tanah wakaf tadi dari kehidupan kita. Segala ibadat sunat yang kita lakukan. Segala ibadat sunat yang kita lakukan. Cuba hantar terus ke akhirat. Kita lupakan segala-galanya. Untuk selamatkan ibadat kita. Selagi kita ingat ibadat kita, selagi itu ibadat kita boleh cacat dan kita hilang keikhlasan, hilang pahala ibadah. Ya? Jadi kalau boleh segala ibadat kita, segala kebaikan, campur tu ke akhirat. Jangan tinggal di dunia. Saya cukuplah setakat tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.